kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olahnya Tuhan buka peluang kepada kita untuk terus menunaikan amanah dan tanggungjawab, untuk menjadikan kita sebagai manusia yang dapat menambahkan amalan dan taat, dan kemudian kita dapat menebus setiap daripada kesalahan, kekurangan dan kelemahan yang lalu, supaya apabila sampai masa kita dimatikan oleh Allah, kita akan menjadi manusia yang berpuas hati, sebab kita seolah-olah tidak ada satu benda lagi yang sangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kita juga ucap syukur pada Allah di atas nikmat. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat berada di dalam majlis ilmu, majlis di mana akan menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada kita, kerana manusia yang terbaik, manusia yang mendapat keredaan Allah, iaitulah manusia yang setiap hari bertambah sedikit sebanyak ilmu, berkurang daripadanya kejahilan, walaupun mungkin hanya sedikit, tetapi sesungguhnya apa yang berlaku kepadanya itu benar-benar dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapakah persoalan ilmu ini satu perkara yang besar, sehingga kan kita tekan tiap-tiap minggu dalam kuliah kita, muqaddimah kita menyentuh tentang ilmu. Jawapannya ialah kerana ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana intipati daripada hadis Nabi ini menyebut tentang hubungan ilmu dan iman, walaupun tidak semestinya kita sebut iaitulah apa yang disebut sebagai iman itu ilmu, ilmu itu iman. Tak semestinya, tapi iaitulah ada hubung kait di antara satu sama lain. Iaitulah disebut di dalam hadis Nabi ini, iaitulah sesungguhnya ilmu itu merupakan samaratul iman, iaitulah hasil bagi iman. Salah satu hasil bagi iman yang paling utama ialah orang yang berilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manifestasi utama bagi iman ialah kita bentuk diri kita keluar daripada kepompong kejahilan, kerana orang yang jahil itu ialah musuh utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia hadis itu tuan-tuan? Kita mulakan dulu kuliah kita dengan muqaddimah sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabrani, iaitulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul iman, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi sebut al-imanu uryan, iman itu bertelanjang. Pasal apa Nabi kata iman itu bertelanjang? Al-uryan maknanya tidak memakai sebarang pakaian. Pasal itu ulama terjemah iman itu bertelanjang. Jadi janganlah kita, iaitulah maknanya kita tolak apa yang disebut oleh Nabi ini, kerana al-uryan walaupun makna dia bertelanjang, ia adalah satu kiasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak habaq apa? Macam kita lah manusia, kalau bertelanjang maknanya kita tidak akan sempurna. Nak sempurna kena berpakaian. Nah,
Dan dengan pakaian kita itulah, iaitulah menunjukkan kemuliaan dan keagungan kita. Macam kita lah manusia ni, kalau telanjang semua sama ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tang mana nak bagi nampak hebat? Salah satunya ialah dengan pakaian. Baru sempurna. Macam kita kata, iaitulah kalau kita tengok contoh macam kita buh raja-raja. Raja-raja nampak agung dia tang mana? Tang pakaian dia lah. Dengan tengkolok dia. Iaitulah dengan mahkota dia. Kemudian iaitulah dengan pakaian songkitnya dan sebagainya. Itu semua menyerlahkan keagungan dan kemuliaan dia. Kalau nak kira, kalau tak berpakaian, samalah macam kita semua tuan-tuan. Sama juga macam pasukan keselamatan dengan pangkat yang ada di atas bau dia dan sebagainya, menzahirkan kemuliaan dan keagungan. Sama juga dengan iaitulah contoh siapa pun macam ulama dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan pakaian dia, terserlah diri dia sebagai seorang ulama. Cuba tidak berpakaian, semua sama ya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi nak bagi sempurna manusia yang bertelanjang tadi, iaitulah dengan pakaiannya. Jadi maksudnya iman pun kalau nak bagi sempurna, dia kena ada pakaian dia. Pasal itu Nabi kata al-imanu uryan. Iman itu bertelanjang. Apakah pakaian bagi iman? Walibasuhu taqwa. Dan pakaian bagi iman itu iaitulah sifat taqwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya iman dan taqwa ini tidak boleh dipisahkan. Dia duduk sekali tuan-tuan. Macam disebut oleh ulama, kita tidak akan berjumpa orang yang beriman tetapi tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi orang yang bertakwa tapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin tuan-tuan? Macam orang kafir, lepas tu kita kata dia bertakwa pada Allah. Baik lagu mana pun orang kafir, dia tidak bertakwa pada Allah. Pasal apa? Pasal dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Allah Ta'ala sebut terang-terang tentang hubungan takwa dan hubungan iman ini, iaitulah kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Dan jikalau penduduk sesuatu komuniti ataupun qaryah itu, macam penduduk kampung Sungai Limau ni contoh, mereka beriman kepada Allah. Orang Sungai Limau ni dia beriman pada Allah. Lepas tu dia bertakwa pula pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dua-dua ada pada dia, iaitulah maknanya asas iman ada pada dia dan pakaian iman pun ada pada dia, iaitulah takwa. Maka balasannya ialah lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan bukakan kepada mereka, contoh penduduk Sungai Limau ni, Allah Ta'ala akan bukakan kepada mereka, iaitulah pintu-pintu keberkatan. Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala buka pintu keberkatan itu, akan mencurah-curah turun keberkatan daripada langit dan akan membuak-buak keluar keberkatan daripada bumi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila dapat keberkatan tadi, penduduk Sungai Limau akan menjadi baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa makna berkat?
Apa makna barakah yang kita duk sebut selalu berkat, barakah? Ulama tauhid menyebut antaranya Syekh Ismail Ibnul Muqri, iaitulah makna barakah ialah ziyadatul khair. Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kebaikan. Itu makna barakah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu kalau kita nak sebut, iaitulah kenapa kita perlu barakah. Macam ilmu, kita nak ilmu yang barakah. Rezeki, kita nak rezeki yang barakah. Keluarga, kita nak keluarga yang barakah. Umur, kita nak umur yang barakah. Apa tanda? Semua tadi kita dapat barakah daripada Allah. Senang. Macam ilmu yang barakah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kebaikan kepada kita. Rezeki yang barakah. Semakin banyak kita dapat rezeki, semakin bertambah kebaikan dengan rezeki tadi. Keluarga yang barakah, semakin lama hidup dalam keluarga tadi sentiasa bertambah kebaikan daripada Allah. Itu makna barakah. Pasal itu iman dan takwa tak boleh dipisahkan, kerana iman itu bertelanjang. Pakaian bagi iman ialah sifat takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup lagi? Sempurna tak lagi? Bila dah ada pakaian, sempurna dah. Tapi nak bagi lengkap lagi, nak bagi cantik lagi, dia kena ada perhiasan. Ataupun apa dia yang disebut sebagai bahasa lah, dia panggil aksesori dia. Macam orang perempuan, dia pakai tutup aurat cantik dah, dengan tudung dia, dengan baju dia, dengan kain dia, dengan stokin dia, dengan hand sock dia. Cantik lah, tak ada masalah dah. Tapi nak bagi lengkap lagi, dia kena ada aksesori dia. Barulah maknanya penampilan tadi terserlah. Jadi sama juga iman itu bertelanjang, iaitulah pakaiannya sifat takwa pada Allah. Dan aksesori utama bagi iman tadi iaitulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wazinatuhul haya. Dan perhiasan bagi iman ialah sifat malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu malu itu cukup penting ada pada mana-mana manusia di atas muka bumi Allah. Kalau kita tengok hubungan malu dengan iman ini, Nabi sebut al-haya'u syatrul iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Lagi Nabi sebut apa? Al-haya' wal iman mutalabbisan. Iaitulah malu dengan iman tu duk sekali. Maknanya iaitulah kalau malu hilang, maka iman pun akan hilang. Tu kita boleh tengok salah satu tanda bahawa sesuatu umat itu akan dibinasakan oleh Allah apabila Allah Ta'ala tarik satu benda daripada umat itu, iaitulah sifat malu. Macam hari ini kita tengok malu semakin hilang, malu semakin nipis, tambah-tambah malu itu semakin hilang daripada golongan wanita. Ni punca utama sesuatu bangsa akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iaitulah nak bagi lengkap iman kita. Satu, takwa pada Allah. Yang keduanya ialah ilmu. Yang keduanya ialah haya, iaitulah bersifat malu. Tapi malu tu kena tengok jugalah. Yang kata malu ni tuan-tuan, yang kita nak kena jaga ialah malu yang maknanya ialah malu yang bertempat, yang patut kita malu. Macam malu untuk buat maksiat, malu untuk derhaka pada Allah, malu untuk menghilangkan maruah dan harga diri kita sebagai seorang Islam yang beriman. Tapi ada benda yang kita tak patut malu. Yang tu maksudnya malu tidak bertempat. Contoh,
malu nak mengaji. Yang ni iaitulah yang kita kena buang, bukan kita kena tanam. No, bila ditanya apa siapa hang tak pi mengaji, malu sangat, aku ni tua sangat-sangat dah. Sat lagi iaitulah maknanya aku pi mengaji, orang kata aku tak erti pula. Jadi malu sangat-sangat aku nak tunjuk diri aku ni tak erti dan sebagainya. Yang tu tak betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi lengkap dah lah. Iaitulah apa nama Nabi kata al-imanu uriyan. Malu itu bertelanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya ialah sifat taqwa pada Allah. Wazinatuhul haya, dan perhiasannya ialah sifat malu. Maka bila gabung semua tadi, akan lahirlah hasilnya. Dan hasil bagi iman apa dia tuan-tuan? Iaitulah kata Nabi wasamaratuhul ilmu, iaitulah hasil daripada iman ialah ilmu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan anggap benda yang kita buat pada pagi ini, duduk dalam majlis ilmu ni, satu benda yang remeh temeh, satu benda yang biasa. Tak, dia merupakan satu perkara yang besar. Ia adalah hasil daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah apabila kita semakin lama semakin istiqamah dengan majlis ilmu, itu buktinya iman kita itu lengkap, iman kita itu sempurna. InsyaAllah inilah yang akan menyebabkan apabila kita mati esok, kita akan mati dengan dua kalimah syahadah insya-Allah, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita ucap syukur pada Allah di atas kelebihan dan kemuliaan ini, dan kita berharap Tuhan kekalkan kita sehinggalah akhir hayat kita, macam kita sebut tak sah, dengan dua kalimah syahadah, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Cukuplah sedikit muqaddimah. Kita sambung balik perbicaraan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah kitab yang masih bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, pemberi berita gembira untuk orang yang beramal, wa nazaratul ghafilin, dan pemberi ancaman untuk orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikarang oleh seorang ulama yang agung, iaitulah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, ulama besar daripada bumi barakah, iaitulah Fatani Darussalam, satu tempat yang melahirkan ribuan ulama, sesuai dengan nama Al-Fatani itu sendiri. Al-Fatani maknanya orang cerdik pandai. Sebab itu dengan berkat nama tu Allah Ta'ala munculkan ramai ulama daripada bumi Fatani ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita sambung lah. Sambung tang mana ni? Sambung pada muka surat 10. Kita masih lagi berlegar tentang persoalan sembahyang, dan kemudian iaitulah kita berlegar perbicaraan kita tentang apa yang disebut oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, iaitulah dia sebut dan dia bawakan kepada kita, iaitulah sepotong hadis yang panjang, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril telah memberitahu kepada Nabi beberapa pesanan yang dia bawa daripada Allah tentang iaitulah balasan-balasan yang akan diterima oleh orang yang meninggalkan
dan kemudian iaitulah berwenang-wenang dengan sembahyang. Apa maksud berwenang-wenang dengan sembahyang? Dia buat main-main dengan sembahyang. Walaupun dia semayang, maknanya dia buat acah-acah main dengan semayang, tuan-tuan. Antaranya, iaitulah dia tidak menjaga rukun dan syarat sembahyang. Dia tidak peduli dengan sembahyang yang khusyuk pada Allah. Dan banyak juga berlaku, iaitulah dia sengaja melewat-lewatkan sembahyang tanpa alasan yang kukuh dari segi syarak. Apabila semayang tidak dipedulikan ini, maka sesungguhnya iaitulah orang panggil apa, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia tidak akan mendapat barakah daripada Allah. Malah iaitulah maknanya bahawa hakikat ada perintah pada kita, jangan duduk sekali dengan orang yang tak semayang, jangan kita makan sehidang dengan orang yang tak semayang, jangan duduk serumah dengan orang yang tak semayang. Pasal apa? Apabila turun bala daripada Allah, kita pun akan dapat tempiahnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sambung siri iaitulah uraian hadis itulah yang panjang tu, yang Jibril datang cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi, tuan-tuan, pada muka surat sebelah, bukan muka surat 10, muka surat sebelah, permulaan muka surat sebelah dah. Baik, kita sambung. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu, apabila mengangkatlah ia orang yang meninggalkan sembahyang akan satu suapan daripada makanan kepada mulutnya, berkatalah ia makanan yang disuap itu bagi orang yang menyuapkan makanan itu, maka makanan tu kata kat dia, mengutukkan dikau oleh Allah. Hei seteru bagi Allah, sebagai makan engkau daripada rezeki Allah. Dan tu bukan waw ataf, dan tu ialah dia panggil waw lil hal. Pasal itu bila sebut waw lil hal, maknanya dia bukan terjemah dengan makna dan. Tapi Tok Guru kalau kitab lama ni dia buh dan juga, pasal iaitulah dia tahu dah. Di situ kita nak belajar dari segi kaedah grammar Arab dan sebagainya. Ni kitab lama, tuan-tuan. Baik, itu kitab lama ni Tok Guru susun dalam bentuk iaitulah dia ra'i ilmu tata bahasa Arab. Abang lagi, dia bukan tahu susun lagu tu saja. Tu yang kadang kita ni, bila kita baca kitab lama ni, kita kata awatlah bahasa dia lagu ni, awat dia tak buat bagi jadi senang untuk kita faham. Faham sajalah, sebab kitab lama ni Tok Guru dia karang dalam bentuk grammar Arab dan sebagainya, sebab tak jauh untuk kita faham bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu diraihkan dengan pelbagai unsur-unsur. Dhamir ada, lepas tu apa yang kita mengaji tentang fi'il, madhi, mudhari', amar, lepas tu sifat dan sebagainya, semua dalam perbicaraan. Satu perkara utama Tok Guru buat lagu tu, satunya dia nak suruh kita mengaji, bukan terus baca lagu tu saja kita. Sebab kalau kita baca lagu tu saja, kita tak pergi mengaji dah, kita buat kesimpulan sendiri. Yang tu bahaya. Sebab ilmu ni al-ilmu bitta'alum, ilmu itu hendaklah dengan cara jalan belajar. Yang maksud ta'alum tu ialah bermusyafahah
bertalaqi. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ni, tuan-tuan bertemu muka dengan saya, dan saya dulu pernah bertalaqi kepada guru saya. Guru saya pernah bertalaqi kepada guru dia. Begitulah seterusnya sampai akhirnya sahabat bertalaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungan di situ, ada connection di situ tuan-tuan. Itu kata dia al-ilmu bit-ta'allum. Satu. Yang keduanya, iaitulah tok guru nak bagi rendang lagi ilmu. Pasal itu dulu kalau kita tengok, walaupun ulama tu ulama Melayu, no? Dan dia pun contoh, dia tak pergi mengaji di mana-mana, mengaji di alam Melayu ni saja. Macam contoh kita kata ulama Fatani, iaitulah dia tak pergi sampai ke tanah Arab dan sebagainya, tapi lah jadi tok guru, kemudiannya boleh berbahasa Arab, boleh baca pula kitab Arab. Pasal apa? Ni dia kitab ni lah tuan-tuan, dia ambil kaedah, maknanya ilmu alat tu juga dipelajari dan dipraktikkan walaupun di kalangan kitab-kitab berbahasa Melayu. Tu yang bila sebut dan di sini maknanya ialah tetapi, ataupun kalau kita sebut walhal. Tu kalau kita nak terjemah dia dalam kaedah kita faham, iaitulah maknanya walhal, tetapi tiada engkau tunaikan akan segala perdunya, iaitulah pardu sembahyang. Apa maksud dia tuan-tuan? Muslimin muslimat rahimahullah, ini salah satu bentuk Allah Ta'ala laknat orang yang iaitulah meringankan sembahyang, memudah-mudahkan sembahyang, dan kemudian kalau ikut kaedah sampai kepada tak sembahyang langsung. Tuhan laknat. Dalam bentuk laknat jadi ini, Allah Ta'ala hidupkan laknat dah bagi makhluk juga melaknat orang yang iaitulah maknanya memudah-mudah dan meringankan dan kemudian meninggalkan sembahyang ni. Macam disebut tadi, untuk kita faham, untuk kita ambil iktibar, iaitulah kita ni kadang ada orang yang dia tak sembahyang tapi makan hari-hari. Mana ada orang yang tak makan dalam dunia ni? Tang makan tetap makan, sembahyang tak sembahyang. Makan makan pula bukan kata sehari sekali ya, 3 kali tu paling kurang 3 kali, tak campur lagi hak yang makan, hak yang ringan-ringan apa semua, duk saja-saja mulut duk ngok-ngap. Kalau nak kira habislah. Kita ambil 4 kali lah tuan-tuan. 1 makan pagi, yang kedua makan tengah hari, yang ketiga minum petang, dan yang keempat makan malam. Kita makan hari-hari tuan-tuan. Baik, bila kita makan hari-hari, kita pun bila kita makan, jadi kita pun suap. Suap masuk, lepas masuk pula, lepas suap pula, lepas suap pula tuan-tuan. Baik, di sini kata Jibril alaihi salatu wassalam, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, bila kita suap sambil kita pepak, ada makanan yang masuk di dalam mulut kita sendiri, iaitulah dia laknat kita tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa dia kata? Dia kata, wahai orang yang makan akan aku. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Cuma kita yang tak dengar, kita yang tak perasan. Kalau kita dengar, pakai jawab dia, tinggal orang tu tak makan. Wahai sana makanan tu kata,
wahai orang yang makan akan daku. Dia sebut macam tu, nah. Iaitulah celakalah engkau. Dia buh lagu tu. No? Pasal apa kita buh makna celaka? Celaka ni pasal maksud celaka tu sendiri iaitulah makna dia laknat. Terjemahan bahasa Melayu ialah celaka. Pasal iaitulah bahawa sesungguhnya yang tu diterjemahkan dengan makna laknat. Dan bila kita sebut laknat ni apa dia? Apa takrif laknat? Laknat, majoriti ulama tauhid kata ialah maknanya al-ibti'adu anir rahmah. Tu makna dia, makna laknat. Apa maksud dia? Al-ibti'adu anir rahmah, iaitulah dijauhkan dia daripada kasih sayang Allah. Pasal itu, kalau Allah Ta'ala laknat, maknanya Allah Ta'ala menyebut dia ni tak masuk orang yang aku sayang. Senang faham ke tu? Dia ni tak masuk dalam orang yang aku sayang. Tapi kalau kita laknat orang, sama-sama orang kita laknat, kita sebut apa contoh? Macam kita sebut dah kawan geram dengan kat dia. Kita sebut, hey mala'un. Ini bahasa Melayu sebab itu mala'un tu bahasa Melayu. Bahasa dia ambil daripada kalimah bahasa Arab. Apa makna mala'un? Daripada kalimah mal'unun. Mal'unun maknanya wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Itu makna dia. Pasal itu jangan buat mudah perkataan mal'un tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kerana dalam kaedah agama, bila kita panggil seseorang itu dengan panggilan yang tak ada pada dia, panggilan itu akan kembali kepada kita. Macam sebab itu takfir tak boleh. Macam kita panggil orang Islam, orang yang beriman, hei kapiak. Kita panggil lagu tu. Padahal dia tak ada sifat kapiak ada. Maka iaitulah dia orang yang kita panggil tak jadi kafir, kita yang jadi kafir, sebab kafir itu kembali kepada kita. Itu yang maknanya tak boleh takfir. Sama juga dengan laknat. Hei mal'un, kita panggil seorang, wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Dia tak ada sifat mal'un tu, maka iaitulah yang mal'un sabar dia. Kita lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tu bahaya. Sebab itu jangan mudah keluar sifat boleh melaknat orang ni. Macam kita laknat orang, kita kata apa kat dia? Hei mal'un. Wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Maknanya apa dia? Waktu tu kita kata tu artinya kita mendoakan dan mengarahkan Allah. Wahai Tuhan, tarikkan kasih sayang daripada dia. Macam tu kaedahnya. Pasal itu, iaitulah bila kita sebut lagu tu seolah-olah kita arah Allah Ta'ala, maknanya kita lagi besar daripada Tuhan. Itu kaedahnya. Pasal itu jangan mudah bagi orang yang beriman menyebut laknat kepada mana-mana makhluk. Apatah lagi manusia. Kecuali kalau memang betul-betul yang Tuhan laknat dah. Dia dua lah. Satu kita panggil mal'un, satu lagi iaitulah kita sebut laknatullah alaih. Contoh, kita sebut iblis laknatullah. Kita bila sebut iblis kita tambah di hujung dia laknatullah. Boleh tak? Boleh. Pasal iblis ni iaitulah memang makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah. Satu lagi Yahudi laknatullah. Boleh tak? Boleh. Iaitulah Yahudi itu memang sudah dilaknat oleh Allah. Sebab dua-dua pihak ni, iblis dan Yahudi, mal'unun fil ard wa mal'unun fis sama. Jadi maknanya boleh. Lain daripada tu, elokkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila orang yang tak semayang ni
dia suap dalam mulut dia, makanan yang dia suap tu, makanan tu kata, "Hei mal'un, wahai manusia yang celaka, kamu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Iaitulah maknanya kamu sesungguhnya dalam keadaan tadi, iaitulah makan rezeki Allah, tapi kamu tidak menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dah makanan tu laknat kita hari-hari, dia menjadi asbab untuk kita semakin jauh daripada kebaikan di atas muka bumi Allah. Di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beringat sungguh-sungguhlah tuan-tuan. Tu kalau dia makan sikit, kalau dia makan banyak, berapa kali suap? Tak tahu lah. Kira tengoklah tuan-tuan. Kalau sepinggan nasi tu, tengok-tengok dia 15 kali suap. 20 kali suap, maka iaitulah 20 kali makanan dia ulang tadi ni tuan-tuan. Ulang, iaitulah laknat tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada tuan-tuan yang tertanya-tanya, pasal apa minta jauh daripada rahmat? Tu makna laknat, minta jauh daripada rahmat, yakni kasih sayang Allah. Maknanya penting sungguh-sungguh supaya kita tidak minta jauh daripada rahmat Allah. Pasal apa? Pasal rahmat Allah tu penting. Dan satu benda lagi, macam disebut dalam kitab Risalah Tauhid, iaitulah dalam kitab tu tuan pengarangnya menyebut bahawa sesungguhnya besoknya, di akhirat besok, dia ada 3 jenis syafaat yang paling penting kepada manusia. Yang mana 3 ni yang bagi yang boleh bagi syafaat tu ialah orang yang berbeza-beza. 3 jenis syafaat tu, iaitulah yang bagi dia ialah orang yang berbeza-beza, tak sama. Dan bila sebut syafaat, sesuatu yang memang kita perlu sungguh-sungguh apabila berada di akhirat. Kerana bila kita berada di akhirat ni, amal sudah terhenti, segala kerja buat tak boleh. Masa kita timbang tengok-tengok tuan-tuan, ketika di mizan Allah Ta'ala contoh, hak yang berat dan baik, hak yang jahat dan baik tu sama banyak. Kita ni nak selamat, kena bagi hak baik tu berat. Nak pergi cari tang mana? Nak pergi sujud 20 minit waktu tu, nak tambah bagi berat sikit hak yang baik ni. Bukan masa sujud lah. Nak sembahyang 2 rakaat bukan boleh dah. Lah nak buat aku mana masa di akhirat besok. Tu yang kita perlu kepada syafaat tu. Yang tu makna dia. Jadi bila kita sebut syafaat 3 ni, apa dia 3 syafaat ni? Kalau kita ikut apa yang dibahas oleh ulama. Yang pertama ulama kata, iaitulah nama dia syafaatul kubra. Apa dia syafaatul kubra? Syafaatul kubra makna dia syafaat besar. Yang ni boleh dibagi oleh 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Dan walaupun syafaat ni nama dia syafaat besar, tapi dari segi syafaat ini yang paling rendah. Pasal apa kata paling rendah? Sebab orang yang boleh bagi syafaat ni, dia boleh bagi syafaat limit. Ada had dia. Takat 70 orang sahaja yang dia boleh bagi. Tak boleh lebih daripada tu kata ulama. Siapa dia 3 orang yang boleh bagi syafaat besok? Ketika di akhirat. Satu, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Yang kedua, hamlatul Quran. Orang yang Al-Quran duduk dalam dada dia 30 juzuk. Dan kemudian dia beramal dengan isi Al-Quran.
Yang ketiga, syuhada, yakni orang yang mati syahid. Yang ni dia boleh bagi syafaat 70 orang. Itu syafaatul kubra. Nah, kemudian yang kedua nama dia syafaatul uzma, syafaat agung. Syafaat agung ni siapa boleh bagi? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bentuk Rasulullah bagi syafaat ni tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, dan dia lebih tinggi daripada syafaat uzma, syafaat agung tadi. Pasal apa? Pasal dia tak ada limit, ikut suka Nabi. Nabi nak bagi kat siapa pun ikut suka dia. Nah, baik. Yang pertama sekali, nombor satu, nombor tadi yang iaitulah syafaatul kubra, paling rendah. Pertengahan syafaatul uzma, syafaat Nabi. Yang paling tinggi sekali namanya ialah syafaatul ulya, syafaat yang tertinggi. Yang ini apa dia? Siapa dia yang boleh bagi syafaatul ulya? Iaitulah Allah Ta'ala sendiri. Nah, Allah Ta'ala sendiri dia boleh bagi syafaat. Dan bila Allah Ta'ala bagi syafaat, orang itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Nama dia syafaatul uzma. Apa dia bentuk syafaatul uzma? Syafaatul uzma bentuknya ialah an-nazru binazrir rahmah, dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah. Itu maksud dia. Nah, maknanya Tuhan pandang sayang. Baik itu bila Tuhan sayang pada seseorang ni, contoh kita di dunia, kawan tu kita tengok dia jahat sungguh-sungguh, mati pun jahat, tiba-tiba besok dia masuk syurga. Nah, kita pun pertikai, contohlah kita kata, wahai Tuhan, yang ku tahu dia ni jahat sungguh-sungguh, macam mana boleh masuk syurga? Apa kata Allah? Ikut suka aku sayang kat dia. Habis. Tak boleh kata apa dah tuan-tuan. Maknanya di situ, maknanya Tuhan bagi tilik rahmat pada dia, pandangan kasih sayang. Pasal itu, bila kita laknat seseorang, kita minta supaya dia ni jangan Tuhan pandang sayang kat dia. Ataupun Tuhan laknat, Tuhan tak pandang sayang kat dia. Tu yang maknanya laknat ni tak boleh keluar daripada mulut. Pasal apa? Pasal iaitulah sayang ni hak Tuhan. Dan kita harap supaya siapa pun Tuhan sayang, tambah-tambah kita, biarlah kita maknanya disayangi oleh Allah. Tapi kalau kerap duk ulang laknat, ni bukan daripada siapa-siapa. Contoh daripada makanan yang kita makan sendiri tuan-tuan. Kita makan dia kata, laknatlah engkau kerana sesungguhnya Allah Ta'ala pun laknat engkau. Engkau makan rezeki Allah, tapi engkau mensia-siakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia untuk sama-sama mendapat rahmat daripada Allah. Lagi, ni semua kita tak sedar ni tuan-tuan. Bermula orang yang memutuskan sembahyang itu, maknanya orang tak sembahyang tu, berlepaslah daripadanya oleh kain pada tubuhnya. Itu dia. Maknanya pakaian hak dia pakai tu pun, mereka kata apa? Aku berlepas diri daripada kamu, wahai manusia yang dilaknat oleh Allah. Kain tu pun duk laknat dia hari-hari. Hak pakai hak kita duk pakai hari-hari ni. Hak kita duk pakai hari-hari ni pun laknat dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan berkatalah ia kain baginya, bagi orang yang iaitulah bahawa hakikatnya yang meninggalkan sembahyang, jikalau tiada bahawa memudah akan daku oleh Tuhanku bagimu, nescaya larilah aku daripadamu. Kain tu kata, ni baju hak kita pakai ni, baju hak kita pakai, kain hak kita pakai ni. Dia kata apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Hari-hari orang yang maknanya tinggal semayang ataupun buat main dengan semayang ni, dia pakai baju, dia pakai seluar, dia pakai kain. Maknanya pakaian dia tu kata apa tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala tak izin aku duduk pada hang ni, ataupun Tuhan tak bagi mudah untuk aku berada pada hang,
nescaya aku sendiri akan lari daripada hang, kerana aku tak boleh duduk diri aku pada diri orang yang meninggalkan sembahyang. Bayangkan tuan-tuan, hari-hari kain laknat kita, hari-hari kita pakai baju, kita pakai seluar, baju laknat kita, kain pun laknat kita, seluar pun laknat kita tuan-tuan. Macam mana kisah? Macam disebut, kalau Tuhan kata, larilah engkau daripada, ialah Tuhan izin pakaian tu lari daripada tubuh kita, kata baju, aku sendiri akan lari daripada hang. Lagu mana contoh? Pakai baju, dia meloroh turun. Pakai seluar, hang kancing lagu mana pun dia meloroh turun. Dia tak duduk pada diri kita. Kalau jadi macam tu, macam mana tuan-tuan? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu dia berat tuan-tuan untuk kita ambil iktibar. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekali lagi. Bermula yang memutuskan sembahyang itu, apabila keluarlah ia daripada rumahnya, nescaya berkatalah rumah itu. Ni hak kita keluar rumah hari-hari, kita pergi kerja, kita pergi mana-mana pun, rumah kata apa? Kalau dia tak sembahyang, tiadalah mempersertakan akan dikau oleh Allah pada perjalanan engkau, dan tiadalah mempergantikan ia Allah akan dikau pada bekas engkau, dan tiada mengembalikan dikau kepada ahli engkau hal keadaan sejahtera. Itu dia. Maksudnya, orang yang buat tak ketahuan dengan sembahyang, dia keluar daripada rumah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa dah? Doa laknat tuan-tuan. Rumah kata apa? Iaitulah maknanya, hang pi dalam perjalanan keluar daripada rumah ini, hang tidak akan dijaga oleh Allah. Kemudiannya, iaitulah bahawa sesungguhnya hang keluar daripada rumah ni, Tuhan tak akan ganti rahmat pada rumah hang. Dan kemudiannya, iaitulah hang keluar daripada rumah ni, mudah-mudahan hang tak balik pada ahli keluarga hang. Itu dia. Cuma kita tak dengar ya tuan-tuan, rumah duk maki. Pasal kita ini, iaitulah maknanya melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min zalik. Ni patutnya orang yang tak apa jaga sembahyang mau dengar. Kita ni alhamdulillah Tuhan pelihara, tapi walaupun begitu, sekurang-kurangnya ia jadi peringatan kepada kita. Bermula yang memutuskan sembahyang itu mal'unun. Tadi mal'unun. Iaitulah orang yang terlaknat pada sepanjang hidup dia. Kalau dia sepanjang hidup dia tak sembahyang, sepanjang hidup dia dilaknat oleh Allah, dan kemudian daripada matinya dan terlaknat selepas mati. Hidup pun dilaknat oleh Allah, matilah iaitulah dia dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula yang memutuskan sembahyang itu, matilah ia hal keadaannya Yahudi, dan dibangkit akan dia iaitulah sebagai Nasrani. Itu dia disebut oleh Jibril. Siapa yang tinggal sembahyang, mati dia mati Yahudi, dan kemudiannya bangkit dia sebagai bangkit Nasrani. Sebagai apa? Pasal apa disebut macam tu? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala cukup benci orang yang mensia-siakan ibadat yang menjadi fardu, kerana sesungguhnya sembahyang itu merupakan ibadat utama dan ibadat pertama. Ingat baik-baik tuan-tuan, pesanan Jibril ini untuk menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat, wallahu alam, tanda tang tu insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah
daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya iaitulah kita yang benar-benar dipilih oleh Allah untuk menghidupkan majlis ilmu ini. Kita akan sentiasa mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu salamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.